Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi Jumaat yang ceria 5 hari bulan Syaban 1442 bersamaan dengan 19 hari bulan 3 2021, kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsirul Quran surah Al-Isra. Surah Al-Isra, surah yang ke-17. Surah Isra ini surah yang ke-17, juzuk yang ke-15. Sambungan ayat kita pada kali ini iaitu ayat yang ke-82. Pelajar-pelajar tanda ayat yang ke-82, muka tafsir pimpinan Jawi, muka surat 571. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. Ayat kita ni tentang kelebihan Al-Quran. Ada beberapa sifat Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa, dan kami turunkan dengan beransur-ansur dari Al-Quran ayat-ayat suci selama mana 22 tahun lebih, daripada permulaan turun wahyu sampai Nabi wafat. 22 tahun lebih ataupun 23 tahun, cara orang panggil secara mudahnya. Quran turun munajjaman, berperingkat-peringkat. Apa fungsi dia? Ma huwa shifaa'un, yang menjadi ubat penawar, wa rahmatun, dan rahmat, lil mu'minin, bagi orang yang beriman kepadanya. Bagi orang kafir mana pula? وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dan sebaliknya Al-Quran itu tidak menambahkan orang-orang yang zalim disebabkan keingkaran mereka, melainkan kerugian yang sangat jelas. Khasara, kerugian saja, rugi dia. Orang mari Quran supaya jadi kitab hidayah, dia pergi lawan pula. Kenapa tak rugi? Kan? Baik, sebelum kita teruskan kepada ayat ini, kita undur sikit kepada ayat yang kita baca dalam siri yang lepas untuk memetik beberapa fawaid, beberapa faedah ayat, dan juga beberapa istimbat ataupun rahsia-rahsia yang dapat dikorek, di mana Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lepas, aqimis salat liduluki syams. Ayat itu menunjukkan kepada apa? Kepada waktu salat. Aqimis salat, ayat itu menunjukkan waktu salat
iaitu bermula dengan solat zuhur, asar, dua tu boleh jamak kalau kita musafir, dan ila ghasaqil lail, sampai kepada gelap malam, itu maghrib dengan isya. Kemudian bagi subuh, wa Qur'an al-fajr. Quran al-fajr, mana solat fajar tu dikira Quran sebab dia baca panjang. Solat fajar ni dia kata khussal fajr bi idafatil qiraati ilaih, dikhususkan solat fajar itu dengan idafah, tambahan bacaan, idafah bacaan kepadanya, dan dia sebut nama dia khas. Zuhur tak sebut, asar tak sebut, tapi wal fajr wa Qur'an al-fajr, inna Qur'an al-fajri kana mashhuda, disebut di sini menunjukkan kesempurnaan dia dan kelebihan bacaan. Pada waktu pagi itu kita kena baca panjang. Sebab apa? Sebab malaikat malam, malaikat siang berkumpul di sini, di solat fajar ini. Karena itu para fuqaha mengatakan anna sunnah, yang sunnahnya qiraat solat fajar, bacaan imam baca solat subuh itu lebih panjang daripada solat-solat yang lain. Nah, itu dia panggil dari sudut rahsia. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, waktu solat kita sudah jelas, kan? Kita sudah jelas 5 waktu solat telah dinyatakan oleh Allah. Kemudian Allah sebut tentang wa minal laili fatahajjad, pada waktu malam lah kamu bertahajud. Kita bangun tahajud ke tak bangun? Alhamdulillah, qiyamul lail, tanda ni pelajar-pelajar, qiyamul lail yujibu uluwad darajat fil jannah. Orang yang boleh bangun waktu malam ini menyebabkan, menjadi sebab dia akan mendapat darjat yang tinggi dalam syurga. Pada itulah Allah Ta'ala sebut di sini kepada Nabi dia sallallahu alaihi wasallam, asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, membangun solat malam ya Muhammad. Allah Ta'ala nak bangkit kepada kamu, nak beri kepada kamu satu darjat yang sangat tinggi, maqam mahmud, yang dicemburui oleh nabi-nabi yang lain dengan ketinggian kedudukan yang tersebut. Kita kata itu khas untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam siri yang lepas anda ada sebut kepada para pelajar, iaitulah kalau kita nak syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa jawab azan. Selesai daripada jawab azan, kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampai ke akhirnya. Alhamdulillah, itu kelebihan yang telah disebut oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentang Allah Taala ajar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baca wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Nah, tengok. Dia kata Allah Ta'ala ajar kepada nabinya supaya berdoa. Doa dengan ayat ni. Dan supaya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berdoa dengan ayat ini. Ini penting kita doa dengan ayat ni. Selalu kita baca Rabbi adkhilni mudkhala sidqin. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin, dan wahai Tuhanku, masukkan aku ke dalam urusan agamaku dengan kemasukan yang benar lagi mulia. Itu terjemahan kita. Wa akhrijni mukhraja sidqin, serta keluar aku daripadanya dengan cara yang keluar yang benar lagi mulia. Waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan jadikan bagi aku ni, berikanlah padaku dari sisimu hujah keterangan yang menolongku. Maka para ulama tafsir dia kata kharaja adkhil, masukkan aku, keluarkan aku ni, banyak perkara yang dibahaskan di sini, iaitu Nabi, asal ayatnya Nabi kita keluar daripada Mekah dan masuk mana? Masuk Madinah. Mana ayat ni turun sewaktu Nabi kita berhijrah. Nabi minta supaya dia masuk Madinah pun aman, dia tinggal Mekah pun dalam keadaan aman, tidak jadi masalah. Maka boleh lagi kita gunakan banyak lagi untuk kharaja wa dakhala ni, segala benda. Biarlah kita masuk dalam belajar ilmu dalam keadaan baik, kita keluar pun dalam keadaan baik.
Kita masuk dalam masjid dalam keadaan baik, kita keluar masjid pun dalam keadaan yang baik. Jadi tidak ada benda-benda yang tidak baik yang kita buat. Itu di antara kata di para ulama mengatakan, ada yang tafsir keluar daripada Mekah masuk Madinah. Ada yang mengatakan jami'ul madakhil wal makharij. Semua jenis keluar masuk ni, kita minta kita nak masuk dengan yang baik, kita nak keluar pun dengan cara yang baik. Itulah masuk dalam apa? Masuk belajar, tamat belajar. Ini kaitan. Masuk belajar, contohnya ada orang ni bila mari duduk pondok, masuk masa nak mari minta baik-baik. Masa nak balik senyap-senyap angkat barang tengah malam, contohnya kita kata. Kita kata tidak baik macam tu. Jadi yang baiknya kita cakap sebagaimana kita datang begitulah kita pergi. Jadi jadikan doa ni doa yang baik. Kemudian doa Nabi juga waj'al li min ladunka sultanan nasira, dan beri kepada aku ni kekuasaan, hujah, keterangan serta kekuasaan yang menolongku. Jadi hujah dari sudut lisannya ataupun kekuatan dari sudut kuasa. Sebab Nabi SAW bila sampai Madinah, dia sudah menjadi ketua negara Islam. Kerana itu bila ada kuasa berbeza dengan tak ada kuasa. Beza. Waktu kita tak ada kuasa, kita boleh ceramah, cakap benda ni haram, benda ni boleh tak boleh lah. Tapi nak buat tak boleh. Bila kita dah ada kuasa, kita boleh tutup. Lesen judi dihapuskan. Tak boleh judi sini. Apa saja benda maksiat, pelacuran, tutup. Kelak-kelak malam, maknanya kita ada kuasa. Jadi dunia ni bila tidak ada kuasa, yang mari berkuasanya siapa? Kowi yang boleh tutup kelak malam. Betul? Kowi boleh tutup kedai-kedai judi. Yang lain-lain tak boleh tutup. Kita kata kowi lebih kuat. Baiklah. Teringat kata-kata Sayyidina Uthman, innallaha la yanzagha bis sultan ma la yazagha bil Quran. Uthman kata Allah SWT bagi kekuatan kepada pemerintah tu apa yang tidak diberi pada Quran. Quran ni kuat hujah dia, tapi tak boleh laksana kalau tak ada pemerintah. Tapi bila ada pemerintah yang nak laksanakan Islam, maka jadilah dia dengan perkara yang tersebut. Akhir sekali Allah Ta'ala sebut dalam ayat kita ni, apa dia? Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Bila datangnya benar, hilanglah yang batil. Dalam riwayat-riwayat kisah mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah, pembukaan kota Mekah pada bulan Ramadan tahun yang ke-8, berhala ada 360 ketul di sekitar Kaabah. Semuanya Nabi kita tolak dengan tongkat dia, terbalik habis, kemudian dicampak keluar. Baik, baru kita masuk kepada ayat kita ni. Ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami turunkan dengan apa? Turunkan ayat-ayat Al-Quran ini beransur-ansur selama hampir 23 tahun. Dari Al-Quran ini untuk apa? Menjadi penawar, menjadi ubat. Maka para jemaah sekalian, ubat di sini, ubat di sini dua jenis ubat ada. Nak kata ubat secara syifa lil qulub, betul. Syifa lil abdan, betul. Dua-dua tu ada. Ada di qulub, ada di hati, ada di tubuh. Sebab itulah Allah Ta'ala dalam ayat yang lepas yang kita baca tu, Tuhan suruh solat. Maka orang yang solat ni dia tak lepas daripada Al-Quran. Wa Quran al-fajr. Tengok, solat fajar Quran, maknanya kena panjang baca. Jadi fungsi Al-Quran ni yang aku turunkan kepada kamu ni untuk apa? Al-Quran itu menjadi penawar kepada hati manusia dan daripada penyakit syahwat. Penyakit syahwat duduk dalam jiwa kata. Dan yang kedua penyakit asyubuhat, penyakit keraguan dari sudut pemikiran. Tanda. Yang pertama penyakit syahwat, ya hak adalah tubuh orang. Syahwat nak betul tu tak kira halal haram. Yang kedua penyakit syubhat, keraguan yang ada dalam kepala manusia. Jadi dua-dua tu Quran akan menyelesaikan masalah. Inilah dia panggil fungsi ataupun kelebihan Al-Quran. Jadi dalam ayat yang lepas juga
uh, ayat wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika, ayat 73, mana ada percubaan orang kafir nak pesongkan Quran supaya nabi kita tak sebut ayat-ayat yang menyebut tentang kesyirikan mereka. Nabi kata mana boleh, ayat Quran ni tak boleh nak cut potong ambil setengah tinggal setengah, kita kena baca semua, kita kena beriman semua kan. Kemudian datanglah waja'al haqqu, munak masuk, tak nak masuk mubatil, duduk situ. Maka mari ayat kita ni alhamdulillah, ulama lughah tafsir kata wa nunazzilu mina, min di sini bukan daripada tab'id, tidak kata sebahagian daripada Quran tu sifat, lah. Sebab min huna lil jinsi, jenis penawar. Kami turunkan jenis penawar Al-Quran, dalam Quran, bukan sebahagian daripada Quran itu penawar. Maka Quran semuanya syifa, semuanya rahmat kepada orang-orang yang beriman, sifat bagi hati daripada syubhat dan syahwat, sifat daripada syahwat, dan sifat daripada sifat penyembuh daripada syahwat, syubhat. Syubhat tu maknanya keraguan dalam kepala kita. Dan dia juga boleh menjadi sifat lil abdan, sifat penyembuh bagi tubuh. Manakah dalil? Dengar cerita. Cerita ni panjang, pelajar-pelajar ingatlah. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ada beberapa orang sahabat Nabi pergi mengembara. Bila sampai waktu petang, dia nak menumpang tidur di sebuah kampung. Fastadafuhum, tuan-tuan di sini, kami ni pengembara, sahabat Nabi, malam ni nak tumpang tidur sini, boleh ke tak boleh? Falam yudayyifu, orang kampung kata tak maulah. Masa tu bukan ada covid pun, kalau ada covid tak mau terima orang, logik kan? Ini biasa, tapi dia tak nak terima. Takdir Allah Azza wa Jalla, mereka ni pun letaklah kemah dia di pinggir kampung. Dah orang kampung tak mau terima, tiba-tiba ketua kampung kena sengat ke binatang berbisa, kena sengat. Oh sakitlah bos ni, sakit. Dia kata tak ada ubat dah ni. Tok Bomo, Tok Dukun, Tok semua baca berlaku, japi mentera tak jadi. Dia kata bagaimana kalau kita pergi tanya tu, hok duduk pinggir kampung tu, hok kita tak terima sebagai tetamu, macam mana? Pergi. Dia tanya, adakah kamu ni orang boleh jampi, boleh tiup-tiup? Boleh. Kalau dah dia orang ni tak tahu pun, boleh dah, sebab kita ada Quran. Dia pergi dengan keyakinan, dia baca Fatihah. Ingat tak? Baca Fatihah. Maknanya kalau kamu esok balik kampung, orang mari jumpa ustaz, saya ni penipala telur tiup air, tak usah kata tak pandai lah, ambil air tu bismillah, baca Fatihah, tiup. Ya Allah, dengan berkat surah Fatihah ni sembuhlah penyakit. Jadi sahabat-sahabat ni pun baca Fatihah, tiup, fabara ar-rajul, pop, macam kena angkat buang, sakit tadi, hilang terus. Oh sudah. Tapi sebelum tu dia janji dulu, mau nak bagi apa kat aku? Dia kata kita bagilah hadiah sumbangan. Maka mereka beri kepada sahabat tadi qati'an min ghanamin, satu sekawan kambing. Berapa ekor tahu tak sebut. Mereka ambil. Dia kata boleh ke kita ambil kambing ni, kita pergi baca Fatihah aja ni, ambil kambing ni boleh. Bawa balik pergi tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa yang kau buat? Dia kata ma raqaitu illa bi Fatihatil kitab, saya hanya baca Fatihah aja sembuh, sebab saya yakin dengan kalamullah, ayat-ayat Allah Taala ni. Fatabassama, Nabi pun senyum, tawa. Mana kalau Nabi ketawa tu, mana kambing tu boleh ambil tu. Kalau Nabi marah, apa ni nak ambil kambing pula. Cuba bayangkan kalau dia orang terima sebagai tetamu, tak ada kambing dah, seekor kambing tu, sembelih pagi esok, makan pagi je lah kan. Ni sombong sangat. Boleh kambing. Nabi tanya, wa ma adraka annaha ruqyah, macam mana mu tahu Fatihah tu ruqyah? Macam mana? Sahabat ni kata, gitulah, Fatihah kan Al-Quran, surah yang paling afdal.
Thumma qala, Nabi pun bagi tahu, khuzu minhum wadribu li bisahmi ma'akum. Pergi ambil kambing dan masuk aku satu saham sebagai penasihat kepada isu ni. Boleh. Jadi kita ni kalau orang mari boleh projek apa-apa kita nak jadi penasihat boleh. Dah. Tapi peratus kena ada. Cuma kesiannya dia tak panggil penasihat, dia panggil tukang baca doa. Dah. Ustaz tolong semaya ajak nak pecah tanah. Boleh RM20 sengih kita suka. Patut 20%. Baru jadi kan. Tapi janganlah buat kacau orang gitu. Yang penting bagi kita, Quran tu boleh jadi sifat kepada hati, sifat kepada syahwat, sifat kepada badan, semua boleh. Hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Satu lagi hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtaka, tanda ni hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia rasa sakit, tak sihat, yaqra'u ala nafsihi bil muawwizat. Nabi akan baca muawwizat ni 3 kul. Bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad. Kemudian yanfus, dia tiup tangan dia. Tiup. Tiup kita gosok setakat mana kita sampai. Ataupun kalau sakit sini tiup situ dulu. Tapi kita boleh gosok, tiup kita gosok tubuh kita. Macam dalam kitab kita Perisai Muslim tu, adab tidur. Ingat tak? Di antara adab tidurnya baca 3 kul. Kita gosok tubuh kita tu. Itu di antara adab. Falamma ishtadda waj'uhu, kata Aisyah, bila Nabi sakit kuat sangat, kuntu aqra'u alaih. Saya tolong baca. Saya baca, saya tiup tangan dia, Aisyah pegang tangan Nabi, gosok. Masya Allah, raja barakatiha. Aku tak lewat tangan aku, tak ada berkat. Tangan Nabi sendiri berkat. Cuma aku tolong baca, tiup di tangan Nabi. Aisyah pegang tangan Nabi, dia gosok sendiri. Tolong gosok. Boleh. Maknanya kalau keluarga kita sakit, tidak keluarga pun, kalau kawan-kawan, laki-laki sama laki-laki lah. Kalau bukan mahram, perempuan sama perempuan, boleh kita tolong baca. Hadis ini juga dalam Bukhari dan Muslim. Satu lagi hadis Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza marida ahadun min ahlihi. Nabi kita ni kalau anak cucu dia, keluarga dia sakit, nafasa alaihi bil muawwidzat, Nabi kita tiup sembuh dengan muawwizat 3 kul tadi. Kita hadis ni dalam Muslim. Maknanya para pelajar sekalian, kalau kita pergi ziarah orang sakit, jangan pergi saja. Kena ada tengok dalam Perisai Muslim lah ya. Perisai Muslim sekarang ini sudah ada dalam aplikasi handphone, jadi mudah. Kalau tidak, Allah, saya ingat nak tiup tadi terlupa pula dah nak bawa kitab. Marah orang sakit, apa dia ni? Tahu dah orang sakit kencing manis, bawa buah longan mari. Tengok saja kawan tu. Betul tak? Kawan dia darah tinggi dia naik. Dia bawa nasi mandi pergi ziarah. Penunggu sedap. Orang sakit tak boleh makan. Itu naya dia panggil. Ada satu kertas ni, tajuk dia motivasi pesakit, adab ziarah orang sakit. Ini risalah ni, tuan-tuan boleh tengok dalam internet sudah ada. Ana letak sini beberapa bacaan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila ziarah orang sakit. Contohnya, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Kita baca 7 kali kan. Bila jumpa kita pergi orang sakit, kalau kita boleh pegang, tak boleh pegang, tengok saja, duduk dekat dia, kita baca 7 kali, as'alullahal azim rabbal arsyil azim an yashfiyaka. Kalau dia perempuan, yashfiyaki, tukar. Kalau ramai, yashfiyakum. Mudah ya. Waktu Nabi sakit, Jibril datang, jampi Nabi. Dia baca bismillahi arqiq. Bismillahi arqiq min kulli syai'in yu'zik. Bismillahi arqiq, dengan nama Allah aku menjampimu dari semua perkara yang menyusahkan. Dia beza di antara orang yang mari jampi dengan kita panggil orang jampi lain. Itu yarqun wala yastarqun. Satu lagi sakit, kalau kita sakit, kita letak tangan kita tempat sakit, kita baca bismillah, bismillah, bismillah 3 kali.
a'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhazir. 7 kali. Ingatlah. Tengok dalam risalah lah. Kita bukan nak ngajar bomo hari ni, bukan nak ngajar ruqyah jampi, tapi Al-Quran disebut, kita sebut. Baiklah para pelajar sekalian, Allah gambarkan dalam ayat ini, wala yaziduz zalimina illa khasara, dan tidak menambahkan orang-orang zalim, orang-orang yang disebabkan keingkaran mereka kerugian saja. Puak kafir ni, orang-orang beriman bertambah keyakinan, puak kafir rugi saja. Tengok nota di bawah, nota 672. Al-Quran menjadi ubat, penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepadanya, kerana merekalah sahaja yang percaya kepadanya dan mematuhi ajaran-ajarannya. Al-Quran menjadi ubat penawar bagi penyakit-penyakit rohani seperti i'tiqad, kepercayaan yang sesat, hidup memikir ada Tuhan kata ada Tuhan, kita bagi dengan Quran. Dan akhlak yang buruk, duk ikut syahwat nafsu, kita bagi dengan Quran. Dan juga menjadi penawar ubat bagi penyakit-penyakit jasmani, tubuh badan. Tadilah beberapa cerita telah kita sebut, kerana dengan berkat membacanya dan dapat menyembuhkan banyak penyakit. Tapi syarat, ni tanda syarat ni. Dengan syarat kita yakin dengan sepenuhnya yang kita baca tu. Kalau maya jadi ke tak jadi, pakar tak jadi lalu kan? Kita waktu kita baca tu yakin Quran ni sifat, baca serta mematuhi perintah-perintah Allah Azza wa Jalla dan menjauhi larangannya. Kita sendiri kita kena warak juga, pembaca tu barulah orang panggil berkesan. Banyak hadis-hadis Nabi yang menerangkan hakikat ini, yang membuktikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya telah mengamalkannya, seperti kisah ketua kampung kena gigit tadi, dan juga kisah Aisyah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ruqyah dia sendiri ataupun dia ruqyahkan keluarga dia, boleh. Sebaliknya, Al-Quran makin menambahkan kerugian dan membawa kebinasaan kepada orang-orang yang engkar, kerana tiap-tiap kali turun firman Allah yang menyuruh atau melarang, mereka terus mengingkari. Jadi puak-puak ni tak ada apa dah. Maka kita kata Quran itu syifa, menjadi penyembuh kepada semua perkara. Tapi jangan dibesarkan yang ketiga, kita kena besarkan yang awal dengan yang kedua. Mana Quran ni syifa kepada nak baiki syahwat. Quran ni syifa kepada syubhat. Sebab itu fungsi dia. Ni kita hari ni dah sibuk baca ayat Quran untuk buat bomo je. Nah, dia bagi siap dah ayat. Ayat ni untuk sakit kepala. Ayat ini untuk sakit lutut. Ayat ini boleh anak comel. Siapa dia mengandung baca surah Yusuf, anak comel lawa. Dekat nak bersalin, baca surah Maryam, nak suruh mudah bersalin. Jadi ayat Quran duk bagi di antara anak comel, mudah bersalin, sakit lutut, sakit pinggang. Kita kata itu semua tu pengalaman. Tak ada dalam hadis Nabi suruh sebut macam tu. Tapi i'tiqad yang pelik-pelik janganlah. Baca surah Yusuf keluar anak tak comel. Macam mana ni? Sedangkan tidak ada dalam ayat, tidak ada dalam hadis pun yang menyebut sedemikian. Jadi kita jangan pandai-pandai menambah-nambah kan. Baiklah. Alhamdulillah, ayat Quran ini petunjuk, hidayah dan syifa dan rahmat. Kita kena itu di antara sifat Quran terbanyaklah. Sifat dia petunjuk, rahmat. Baik, kita pergi kepada ayat kita. Ayat kita yang ke-83. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. Dan apabila kami kurniakan nikmat kepada manusia, berpalinglah dia serta menjauhkan diri dari bersyukur. Ini kita bimbang hari ini. Allah Ta'ala bagi nikmat,
tapi mereka pula tidak ikut, tidak berterima kasih, tidak syukur. Jadi munasabah ayat ini, setelah Allah Ta'ala beritahu kepada kita beberapa sifat Al-Quran, syifa'un wa rahmatun, rugi siapa tak ambil Quran, siapa yang takabur Quran, maka Allah Ta'ala sebut di sini nikmat. Maknanya siapa dia pegang dengan Quran, wa iza an'amna 'alal insan, apabila kita beri kepada manusia, bukan semua manusia, dia kata ada kata jenis manusia ni kalau boleh nikmat kufur lah. Kata dia ulama lain, ayat ini bukan nak semua manusia, maksud dia manusia yang kufur nikmat, itu je, manusia yang kufur nikmat. Kalau kita kata manusia semua, nanya kita, walaupun kita ada juga tak syukur nikmat, tapi sekurang-kurangnya kita masih lagi ada timbang tara bila kita belajar, kita tadabbur Quran, kita insaf. Tapi kalau buat kafir itu tak insaf dah dia. Maka ulama mengatakan ayat ini manusia di sini bukan semua, tapi jenis manusia, ada manusia. Begitu. Berpaling serta menjauhkan diri dari bersyukur. Wa idza massahu syarru kana ya'usa, dan apabila ia merasai kesusahan, jadilah ia berputus asa. Bila ada nikmat, a'rada, apa dia a'rada? Berpaling, tak ingat Tuhan ke bagi ni ke siapa. Wa na'a bijanibihi, dan menjauhkan diri. Walam yajtani, tidak menjauhkan diri daripada larangan, tidak juga melakukan arahan. Itu dia panggil tak mau ikut lah. Yang pentingnya tidak mau ikut. Tapi bila kena susah, dia menjadi manusia yang fras, kecewa. Tengok nota di bawah. Demikianlah tabiat setengah manusia. Padahal yang sewajibnya, hendaklah kita sentiasa bersyukur dalam masa senang dan sihat, dan sentiasa pula bersabar dan berharap ke rahmat serta pertolongan Allah Azza wa Jalla semasa kita susah dan ditimpa penyakit. Sepatutnya begitu. Tapi iyalah, sebab itulah Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kata ajaban li amril mu'min, pelik kedudukan orang mukmin. Kalau dia dapat senang, syukur, fakana khairan lah, itu yang terbaik. Tapi kalau dia dapat bala, sabar, itu yang terbaik. Kita dengan syukur dengan sabar ni, kitalah itu yang panggil makam yang kita kena duduk kat situ. Syukur dan sabar. Jangan kufur dengan engkar, jangan. Baik para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat yang terakhir. Kita ambil siri-siri Al-Isra ni pendek-pendek ayat dia, sebab ayat dia poin belakang, bukan cerita kan. Awal dia ada sikit cerita. Kalau cerita kita boleh baca ya 10 ayat sekaligus, sebab cerita tu berulang. Tapi yang ni dia lebih kepada poin yang kena hurai. Qul kullun ya'malu ala syakilatihi farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang beramal menurut pembawaan jiwanya sendiri. Orang yang cinta sunnah Nabi, dia akan buat amalan ikut sunnah. Ni adalah sunnah Nabi tak ada, tapi orang duk viral. Bacaan ni gini-gini, kita kata tak apalah, awak ambil yang tu, saya nak yang ori, hak Nabi ajar. Baik. Orang yang cinta kepada apa pula? Gendang-gendang, nyanyi-nyanyi, dia beribadat dengan gendang dengan nyanyi. Jadi setiap orang tu ada gaya persepsi, gaya hidup dia sendiri. Jadi kita pilihlah para pelajar kita ni, kita akan pilih yang terbaik. Orang mukmin begitulah gaya hidup dia. Orang kafir wal iyaz billah, gaya hidup dia pula macam-macam. Jadi ada belakalah. Yang pentingnya qul kullun ya'malu ala syakilati. Setiap kumpulan itu ada mereka buat amalan yang dia suka, yang menjadi kebiasaan. Jadi kalau buat kafir ni biasa dia semua berhala, dia puja tu puja ni,
dia tak sembah Allah kan, maka dia itulah hidup dia macam tu. Kita orang beriman ni kita sembah Allah, kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan dapat. Baik. Dia kata kullu ya'malu ala syai ala ma yushakiluhu. Kita akan beramal mengikut kelayakan kita dan kebiasaan kita. Sebagaimana kata orang kullu ina'im billadhi ala bima fihi yandah, ataupun kullu ina'im billadhi fihi yandah, boleh. Maksudnya setiap bekas itu akan keluar daripada dia apa yang kita isi dalam. Contohlah kita kata dalam botol ni. Botol ni ada air kosong. Keluar air. Kalau botol air jus keluar apa? Jus pula berjatuh-jatuh jenis, ada jus mangga, ada, kita kata bermacam-macam. Alhamdulillah. Maka orang yang fajir, orang tak baik, dia akan buat cara dia. Orang kafir, munafik dengan cara dia. Pencinta, pendamba kepada dunia dan bangkai-bangkainya akan buat benda tu. Dia tak kira halal haram, dia gomoh belaka. Pencinta patung-patung, gambar-gambar akan main dengan gambar-gambar dia. Kita kata orang yang mencintai Allah, orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan beramal dengan kitab dan sunnah. Allahu akbar. Baiklah. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka Tuhan kamu lebih mengetahui siapakah di antara kamu yang lebih betul jalannya. Allah Ta'ala mengetahui siapakah orang yang lebih betul jalan. Tengok nota di bawah 674. Yakni tiap-tiap seorang yang mukmin dan yang kafir, orang baik, orang tak baik, beramal menurut keadaan tabiat pembawaan jiwanya dan yang sedia sabit dari azali, mula-mula lagi. Mana kalau orang kafir dia relax ya. Sembah benda-benda dia tu pelik. Kadang-kadang kita tengok sembahan ni pelik dah. Ada orang boleh sembah benda-benda yang tak logik lah dah. Kita sebutkan yang marah pula. Orang kafir dengan apa duk perli agama dia dah. Main taik lembu, macam-macam dia kata. Dia punya itu perbuatan. Kita kata ini satu benda yang cukup menakutkan. Dan dia beramal mengikut tabiat pembawaan jiwanya daripada azali lagi. Orang yang tak baik akhlak, suka menipu orang tau. Oh, dia kelentun senang-senang. Ni hot scammer duit ni, dia atas mesej. Dia kata dia ni susah, bila kita tak jawab, kejap masuk nombor lain pula. Kaya dia, nombor banyak rupanya. Mengaku susah, tolonglah masuk akaun. Kita kata macam-macam manusia ni. Pasal itulah kita ni pelajar, biarlah kita letak dalam jiwa kita akhlak yang mulia, perangai yang baik. Kalau orang biasa menipu, dia relax ya menipu. Orang panggil tak kudai. Tapi kalau orang tak biasa, contohnya dia tersalah, dia akan stres, tak lalu makan, tak lalu tidur sebab dia tahu perbuatan itu salah. Kita jangan bagi sampai peringkat terbiasa dengan benda-benda yang tak baik, selalu cakap bohong, selalu cakap janji palsu, selalu akhirnya dia jadi biasa bagi dia. Orang Arab kata, bahasa Arab kata ma li jurhin bimayyitin ilam. Orang mati kalau kita pergi toreh mayat dia, sakit tak sakit? Tak sakit. Orang mati hati macam itulah. Hari ni dia berhutang orang ni, dia tipu kawan ni, esok orang ni pula. Kadang-kadang yang dia tipu itu bukan orang ahli masjid kampung dia juga. Kita kata macam-macam cerita. Nauzubillah. Jemaah-jemaah haji yang dia bawa contohnya, jadi semua kena berlaku. Baik, tengok nota takbir lagi. Dan Allah Ta'ala lebih mengetahui siapakah yang menurut jalan yang benar lalu diberi balasan yang baik, dan siapakah yang sesat lalu ditimpakan dengan balasan yang buruk. Kita kata wal'iyazubillah, kita tidak mau kena balasan yang tidak baik kan. Kita nak buat yang baik, balasan pun baik insya-Allah. Baiklah para jemaah sekalian, tadi saya dah sebut Al-Quran itu syifa kepada badan, syifa kepada hati, syifa kepada
apa dia? Pemikiran. Tiga-tiga sekali. Gaya hidup manusia mudah lupa daratan. Waktu berdapat nikmat suka kufur, waktu dapat susah lari, orang panggil resah. Itulah keadaan kita. Maka Al-Quran ini sangat besar kedudukannya di sisi Allah, dan kita kena besarkan dia mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Tamatlah kita. InsyaAllah kita sambung lagi ayat kita dalam siri yang ayat 85, wa yas'alunaka 'anir ruh. Perbincangan kita yang seterusnya tentang ruh. Nah, ini bahaya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.